Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM pagi ini bersama saya Syairul Islam. Saudara, bagi memastikan negara tidak ketandusan pemain bola sepak pelapis, satu sesi lebat urus bakal diadakan bagi menambah baik program pembangunan bola sepak negara NFDP terutama di peringkat akar umbi. Menteri Belia dan Sukan Henayah memaklumkan pihaknya kini sedang mengumpul pandangan daripada kelab bola sepak tempatan. Ia bagi menjamin rantaian bekalan bakat muda bermula di peringkat kelab dan seterusnya menjadi pemain Harimau Melaya. Selain NFDP, KBS juga sedang meneliti untuk memperkasakan program pembangunan akar umbi bagi sukan lain, antaranya hoki, rugby dan bola jaring. Penambahbaikan program sedia ada penting dalam memastikan segala perbelanjaan dikeluarkan KBS digunakan secara optimum dalam melahirkan bakat baru sukan negara. Persatuan Raket Skuas Selangor SRAS komited menghasilkan bakat baru yang boleh menghadirkan pingat buat negara dalam acara skuas di Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA 2028. Jelas Presiden SRAS Farid Yunus, badan induk itu antara persatuan skuas terbesar dan merancang untuk memperbanyakkan lagi program bagi menghasilkan pemain-pemain berkualiti untuk mewakili negara. But end of the day, to produce world-class athlete bergantung pada individu itu sendiri. Dia nak ke dia tak nak. Dan mentality itu yang kita mesti tanamkan dalam pemain-pemain muda kami. You want to win, you want to be the best. Beliau ditemui ketika Majlis Perasmian Penutupan Kejohanan Skuas Tertutup Selangor 2023. Kejohanan tersebut yang diadakan di Pusat Skuas Padang Astaka, Petaling Jaya telah berjaya menarik perhatian sebanyak 238 orang peserta dari seluruh negara. Antara produk dihasilkan SRAS adalah juara kebangsaan 5 kali, Eva Yuan, Adin Idraki Bahtiar serta pemain muda meningkat naik, Tai Jun Chian. Malaysia diberi penghormatan buat kali kedua oleh Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Takraw 2024. Kejohanan antarabangsa itu akan berlangsung di Stadium Titi Wangsa pada 17 hingga 27 Mei tahun depan. Setiausaha Agung ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir berkata kejohanan yang kali terakhir dianjurkan Malaysia pada tahun 2011 akan melibatkan penyertaan dari 20 buah negara. ISTAF setuju memberi pengiktirafan kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM bagi penganjuran Piala Dunia itu. Turut dipersetujui cadangan PSM untuk bertandingkan dua kategori iaitu lelaki dan wanita dalam acara regu dan kuadran. PSM galas tanggungjawab mencari peruntukan serta penajaan menganjurkan kejohanan berkenaan yang dianggar kira-kira 2.3 juta ringgit. Sebelum ini, Piala Dunia Sepak Takraw 2022 berlangsung di Daejeon, Korea Selatan dengan Malaysia berjaya membawa pulang 1 perak dan gangsa masing-masing dalam acara regu lelaki dan regu wanita. Stadium Nasional Bukit Jalil kekal sebagai venue bagi aksi Malaysia menentang Kyrgyzstan 16 November ini bagi aksi sulung kumpulan D pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Setiausaha Agung FM Datuk Nur Azman Rahman berkata, ketetapan dibuat selepas penilaian terkini badan induk itu bersama Menteri Belia dan Sukan Henayah. Penilaian turut melibatkan Perbadanan Stadium Malaysia dan pengurusan FAM. Pada Khamis lalu, PSM mengesahkan padang berkenaan kini dalam keadaan lebih baik berbanding ketika hadiri perlawanan. Selepas Kyrgyzstan, pasukan negara akan menentang Taiwan pada 21 November bagi perlawanan kedua peringkat kumpulan. Harimau Melaya juga akan bertemu Oman Mac depan di tempat lawan dan di laman sendiri.
16 pasukan bola sepak dan 16 pasukan bola jaring mengesahkan penyertaan bagi merebut gelaran Piala Gubernur dan Piala Tuh Puan 2023. Pengerusi Kejohanan Datuk Nur Azmi Ahmad berkata acara akan berlangsung pada 11 November dan dijangka berakhir pada 30 Disember melibatkan keseluruhan 32 perlawanan. Ujarnya ia juga akan dijadikan medan untuk mencungkil bakat baru serta berpeluang mewakili pasukan negeri. Kemungkinan kita akan buat jurulatih yang lain dan ini peluang mereka untuk mewakili Melaka. Kalau mereka terpilihlah dalam masa setiap perlawanan tu kita dah sediakan jurulatih kita untuk memilih pemain tersebut. Majlis pelancaran disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Kedua-dua kejohanan menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM40,000. Dalam perkembangan lain, Datuk Nur Azmi yang juga pemilik Melaka FC memperuntukkan RM1.8 juta kepada pasukan itu bagi tahun 2024. Beliau berharap Melaka FC menambah baik momentum sepanjang bersaing dalam Liga M3 musim depan. Dan walaupun tidak dalam kedudukan yang baik, tetapi insya-Allah kita akan maintain dan juga dari segi dan juga dari segi kualiti tim tersebut untuk akan datang kita fight juga untuk Melaka layak ke Liga Super. Tambahnya, beberapa jurulatih tempatan telah menyatakan minat untuk menyertai Melaka FC namun ia masih dalam peringkat perbincangan. Piala Cabaran MFL 2023, Kuching City FC mara ke pentas akhir dengan agregat 3-1 selepas menundukkan Kelantan United FC 2-0 di Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru. Pada perlawanan pusingan pertama, kedua-dua pasukan terikat satu sama. Dalam aksi di Kota Baru, skuad The Cats membuka jaringan minit ke-39 menerusi Abu Kamara. Di babak kedua, Kuching City sekali lagi menguasai permainan yang dibuktikan menerusi jaringan hasil sepakan percuma disempurnakan Bruno Daibal. Tersentak dengan jaringan itu, tuan rumah cuba bangkit menggandakan rasakan namun gagal membuahkan hasil positif. Tamat permainan, Kuching City 2, KUFC 0. Keputusan itu menandakan The Cats hanya selangkah lagi untuk menggenggam gelaran Piala Cabaran. Di final nanti, Kuching City akan bertemu pemenang satu lagi aksi timbal balik antara PDRM FC dan Penang FC yang berlangsung hari ini. Saingan kejohanan terjun terbuka Malaysia 2023, penerjun lelaki negara Uzi Liang menepati ramalan muncul juara acara 3 meter papan anjal individu selepas mengutip 418.80 mata. Atlet berusia 30 tahun itu cemerlang selepas mempamerkan terjunan yang kemas pada acara yang berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Beliau berjaya mengetepikan penerjun dari Uzbekistan Vyacheslav Kachanov yang menduduki tempat kedua dengan kutipan mata 379.05. Bagi saya hari ini sederhana lah. Lagipun training baru balik daripada Asian Games, lagipun kita tengah off season kan. Lagipun so training pun tak berapa banyak. So agak keadaan yang boleh terima lah. 418. Okay, not bad. Seorang lagi wakil negara, Yong Ruiji, pula meraih gangsa selepas mengumpul 368.15 mata. Selain itu, dalam acara 10 meter platform wanita, Nurul Farisha Effendi dari Sarawak mengumpul 212.15 mata untuk muncul juara. Atlet berusia 14 tahun itu mengejutkan pemenang pingat emas Sukan C 2023 negara, Li Yat-Chin yang mengutip 197.30 mata untuk pingat perak. Sementara itu, penerjun lelaki negara Uzi Liang menyasarkan untuk beraksi kembali pada Sukan Olimpik Paris 2024 selepas terlepas tiket ke Olimpik Tokyo 2020. Atlet berusia 30 tahun itu berharap mampu kekal konsisten menjelang kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar pada Februari tahun depan yang menawarkan slot ke Olimpik Paris.
Beliau juga memaklumkan sebanyak 18 penerjun terbaik acara 3 meter papan anjal yang akan berentap di separuh akhir. Top 18 ya, masuk semi-final. Ya, itu Saudara, Stadium RTM berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.